الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية، وافتح لنا يا الله كل أبواب العلم، وعلمنا يا الله ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها، ووسع مدارك عقولنا يا أكرم الأكرمين ويا مجيب السائلين ويا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Baik, 128 dah. Hari ini hari ke-43 noh. Hari ke-43, 17 hari bulan September, hari Jumaat. Wal aslu fil akhbari an tuakhkhara wa jawwazut taqdima id la darara. Kita ulang baik. Wal aslu fil akhbari an tuakhkhara wa jawwazut taqdima id la darara. Dan bermula asal fil akhbar pada khabar-khabar dalam membicarakan tentang mubtada khabar, artinya khabar pada asalnya itu an tuakhkhara, bahawa ditakhirkan. Biasanya khabar kemudian. Wa jawwazut taqdima idh la darara, dan telah mengharuskanlah oleh sekalian mereka itu at-taqdimah. Sekalian mereka itu, pulanglah nak kembali kepada siapa? Arab ke, an-nuhat ke. Mengharus oleh sekalian mereka itu at-taqdimah, akan takdimkan. Artinya jawaz taqdim al-khabar ala al-mubtada idh la darara. Jadi dhabit bait ni, dhabit dia harus takdimkan khabar ala mubtada, dan juga senang cerita kita buat sontak. Jawazut ta'khir wa taqdim al-khabar ala mubtada. Jadi harus sama ada nak takhir ataupun nak takdim. Jadi bermula bait ini, nanti dia akan terus berlangsung menceritakan tentang yang pertama ni, kita bait ni yang kita nak baca ni ialah jawazut taqdim wa ta'khir. Semuanya fokus kepada khabar. Lepas itu akan masuk bait-bait yang seterusnya, ada yang wajib takhir khabar, itu grup yang kedua, dan ada yang wajib taqdimul khabar. Jadi ada tiga komponen dalam tajuk-tajuk yang akan datang. Dan tajuk-tajuk ni, perbahasan ni banyak akan berlaku i'rab dan agak mencabar. Sementara ingat al-mubtada, al-fa'il, ini golongan-golongan yang digelar al-umdah dalam nahwu. Umdah ni tiang seri. Penting. Sebab itu dia i'rabnya sangat-sangat detail. Kalau fudlah itu orang kata ujung-ujung lah, lebih daripada yang umdah. Contohnya naik kepada maf'ul, hal, tamyiz, bab-bab al-mansubat, itu sudah fudlah. Tapi kalau umdah, itu gelaran dalam nahwu, iaitulah mubtada khabar, isim campur isim, fi'il campur fa'il, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah.
Sebab itu nanti agak akan ada kekeliruan dan kesukaran sedikit. Tapi kita insya-Allah lah kita pergi secara slowly, pelan-pelan. Kita yang Arab nah, jangan kalut. Baik. Jadi mafhum mubashir daripada bait ini ialah jawazu taqdimi wa ta'khiril khabar 'alal mubtada. Harus. Ini boleh groupingkan ini nombor satu daripada tiga bahagian tadi. Baik. Qala asy-syarihu. Jadi boleh letak dulu kemudian itu kalau menurut Imam Abu Hayyan ialah setiap yang kita sebut tentang pembahagian ni dalam bab ni lah, bab mubtada khabar ni yarji' ila taqsim ila yarji' at-taqsim ila at-takhsis wa at-ta'mim. Ada elemen-elemen takhsis dan juga ta'mim. Kalau takhsis hukumnya begini-begini. Boleh takdim ataupun tidak. Kalau ta'mim wajib duduk kemudian ke wajib dulu. Jadi dua benda tu lah, at-takhsis wa at-ta'mim. Al-labsu ataupun umin al-labsu aw lam yu'man. Ada qarinah ataupun tidak ada qarinah. Ini benda-benda yang berlaku dalam takdim wa ta'khir. Al-aslu bermula yang asal taqdimul mubtada'i mendahulukan al-mubtada' wa ta'khirul khabar. Ini standard. Ini standard asal. Dahulukan mubtada', namanya pun mubtada'. Mubtada' artinya duduk dulu lah. Khabar duduk kemudian. Wa dhalika, dan yang demikian itu kenapa? Ini illah. Li'anna al-khabara, kerana khabar wasfun fil ma'na lil mubtada'. Khabar itu berperanan dari sudut maknawi ialah dia wasfun. Maka kaedah kita buat sifat mausuf, sifat duduk dulu ke, mausuf duduk kemudian ke, macam mana? Jadi wasfun duduk kemudian. Wasfun tu sifat lah. Wasfun fi ma'nal mubtada'. Maknanya mubtada' itu seolahnya mausuf. Kalau kita guna kaedah kita istilah na'at, man'ud duduk sebelum. Jadi peranan khabar ialah sifat kepada mubtada'. Soalan mubtada' itu mausufun. Tapi maknawi. Fil makna sahaja. Bukan fil lafzi. Maknan pada makna sahaja. Bukan lafzan. Kalau pada lafaz dia sudah isu mubtada' khabar. Apa? Lianna al-khabara wasfun fil ma'na lil mubtada'i. Oleh kerana itu, fastahaqqa at-ta'khira kal wasfi. Maka berhaklah. Berhak oleh apa? Oleh dhamir dalam fastahaqqa itu berhaklah oleh khabar at-ta'khira, nampak tak? Fa'il dia mahdhuf lah, tak ada. Dhamir dalam tu saja. Akan takhir itu maf'ul bih, kal wasfi seperti mana sifat. Wa yajuzu taqdimuhu, dan harus oleh mendahulukannya, nya itu kembali kepada al-khabar idza lam yahsul bidzalika labsun. Macam mana sebut tadi, dia merujuk kepada itu. Uminal labsu am lam yu'man, ada qarinah atau tidak ada qarinah, at-takhsis ataupun at-ta'mim, khusus ataupun umum. Au nahwuhu, au nahwihi bidzalika labsun, au nahwuhu, bukan labsun, au nahwuhu, seumpamanya seumpama labsun. Ala ma sayubayyan fataqul, atas barang yang lagi akan dijelaskan, banyak lagi dia akan terangkan. Fataqulu, maka kamu sebut qaimun Zaidun. Ini ialah tiga contoh. Qaimun Zaidun satu, wa qaimun abuhu Zaidun dua, wa abuhu muntalaqun Zaidun tiga. Ini contoh yang telah pun ditakdimkan khabar harus, jawaz. Nak kata Zaidun qaim pun boleh. Kan?
Kalau qaimun abuhu Zaidun, asal dia apa dia? Asal dia Zaidun abuhu qaimun pun boleh. Kalau abuhu muntaliqun, kan? Nak kata Zaidun abuhu muntaliqun pun boleh. Jadi khabar ditakdimkan. Ketiga-tiga contoh ini jawazan harus. Kenapa harus? Harus tu boleh ya. Adalah nanti sebab-sebab akan diterangkan. Antara yang boleh anda terangkan, sebab apa? Dia ada banyak sebab. Antaranya ada 5 sebab. Tapi nanti akan diterangkan dalam bab wajib takhir khabar. Wujub takhiril khabar dalam bait yang ke-129 nanti. Tapi antaranya, contohnya boleh kita terangkan. Kenapa? Contoh Zaidun qa'imun kita boleh takdimkan, kan? Kita kata, mana kita takdimkan khabar tu, kita tak depan qaimun Zaidun. Sebab apa? Qaimun tu khabar muqaddam, Zaidun mubtada muakhar. Kenapa boleh ditakdimkan? Ingat kita sedang bincang tempat yang jawaz taqdim wa ta'khir. Makna khabar itu bebas. Dia nak depan boleh, dia nak kemudian pun boleh. Sebab apa? Sebab dia dalam bila kita sebut Zaidun qaimun, dalam qaim itu dia tidak ada dhamir, dia tidak ada mana qaim tu khabar. Makna dalam khabar dia tak ada fi'il yang rafi' li dhamir. Kalau ada fi'il yang merafa'kan pada dhamir, contoh dia ialah kita kata Zaidun qama. Zaidun qama, kita tak boleh kata qama Zaidun. Sebab dalam Zaidun qama, qama itu khabar jumlah. Dia ada dhamir yang merafa'kan rafi'an, rafa' apa? Akan fi'lan. Apa nama dia ada fi'il, maaf. Dia ada dhamir yang rafi' li dhamir mustatir fih. Dia ialah fi'il yang rafi' li dhamirin mustatirin fih. Dalam fi'il tu. Sebab tu dia kena kekal Zaidun qama. Sebab dia dhamir mustatir. Kalau dia dhamir baris, cerita lain. Sebab apa? Sebab bila dia kata Zaidun qama, dia ada rafa' dhamir dalam fi'il tu yang rafi' kepada dhamir. Merafa'kan dhamir mustatir. Sebab dalam qama ada dhamir takdir huwa kembali kepada Zaid. Jadi kaedah nahwu, dhamir dia tak boleh kembali ke depan, pergi ke depan. Tabiat dhamir mesti balik ke belakang. So kalau kita bubuh qama Zaidun, dia terkeluar daripada bab mubtada dan khabar, dia kembali kepada bab fi'il dan fa'il, jumlah fi'liyah balik. Alam yadkhul ila hadzal bab. Kecuali berbeza kalau dia rafi' li dhamirin barizin. Beza mufrad dengan tasniah aja. Kalau mufrad qama, dia kira dhamir mustatir, tak ada tanda. Kalau dia merafa' dhamir baris, boleh. Contoh dia apa? Dhamir baris. Kita kata Zaidani qama. Kan? Zaidani qama. Dua orang Zaid telah berdiri lahnya. Kan? Zaid bermula dua orang Zaid telah berdirilah kedua-duanya. Memang ada dhamir, tapi dhamir dia baris. Sebab apa baris? Dia ada tanda alif tu. Kalau begitu, boleh letak di depan? Boleh. Qama Zaidani. Sebab apa? Sebab fa'il itu dia telah fi'il itu dia telah mengambil haknya yang untuk merafa'kan fa'il itu melalui tanda itu. Itu bayangan apa nama muqaddimah awal lah. Kita nak terang sebab apa dalam contoh qaimun Zaidun itu dia boleh khabarnya duduk depan. Khabarnya duduk di depan, mana tuqaddam al-khabar. Jadi asal Zaidun qaimun boleh qaimun Zaidun. Kemudian antara sebabnya lagi dia tak ada elemen al-hasru. Mahsur alaih tak ada. Mahsur ni merujuk balik dalam bab apa dalam ilmu al-ma'ani, babul hasri, al-qasr. Qasar dengan hasar dengan
innama hasar dengan an-nafyu wa illa. Ingat balik. Tak ada. Elemen-elemen tu tak ada. Nanti akan ada lah ni anak bagi, abang bagi bayangan dulu. Jangan terlalu banyak di sini. Nanti tak selesai. Okey. Baik. Wa fid dari Zaidun wa indaka Amrun. Ini semua contoh-contoh yang boleh kita dahulukan khabar. Macam Zaidun fid dari Zaidun, asalnya Zaidun fid dar. Mana dia? Waqad waqa'a fi kalami ba'dihim, dan sesungguhnya telah berlakulah dalam kalam sebahagian mereka, perbahasan sebahagian ulama-ulama nahwu ni, anna madhhabal kufiyin, bahwasanya anna madhhaba, ingat ada anna tu, anna madhhabal kufiyin man'u taqaddumil khabari al-jaiz at-ta'khiri 'inda al-basriyin. Tu dia baca, dia nak kena sambung tu. Jadi man'u i'rab jadi apa dengan marfu' tu? Jadi khabar anna lah, anna madhhabal kufiyin man'u taqaddumil khabaril jaiz at-ta'khiri 'inda al-basriyin. Jadi dalam perbahasan sebahagian ulama, mereka kata mazhab Kufah, ulama-ulama Kufi melarang kita letakkan khabar, sedangkan khabar itu harus takhir, jaizut takhir aja, bukan wajib takhir pun. Sebab itu yang jaizut takhir wa taqdim ni 'indal basriyin, kan? Yang harus khabar itu jaizut takhir 'indal basriyin, tapi malahnya lepas pada tu wa fihi nazar, dia sebut, dan padanya ada pandangan, mana pemerhatian, ada observation, dia observe. Ana duk semak kaji tengok muhaqqiq Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid ni, dia kurang bersetuju dengan statement ini. Bukan statement Ibnu Malik dalam Alfiyah, tapi statement siapa? Statement Ibnu Aqil. Nanti akan ada lagi, dia macam dia panggil ar-rakakah wal ittirab. Makna pendapat dia sekejap kata gunung, sekejap kata gunung. Walhal 'indal basriyin jawazut taqdim wa ta'khir saja. Tapi dia apa, banyak songeh lah, bahasa Kedah kita kata banyak songeh. Wa fihi nazar, tiba-tiba dia kata fihi nazar. Dah mula-mula sebut man'u taqaddum al-khabar al-jaiz at-ta'khir 'inda al-basriyin, patu fihi nazar. Lepas tu fa inna ba'dahum, maka sesungguhnya sebahagian mereka itu naqala al-ijma'a, menukilkan ijma' pula. Nampak tak berlawan? Ba'dhum tu ialah an-nahwiyun lah, al-arab ataupun an-nahwiyun, orang Arab ataupun ulama al-lughawiyun, terpulang lah. Sebahagian dia pun sebut sebahagian mereka itu. Nampak dia ada berlawanan. Mereka menakalkan secara ijma' pula minal basriyin wal kufiyin ala jawazi fi darihi Zaidun, atas keharusan untuk mentakdimkan khabar pada fi darihi Zaidun. Nampak tak ada rakakah wal ittirab? Sebab apa? Isu ni, isu apa? Kalau fi darihi Zaidun, kita tamatkan dulu, dia kata fanaqlul man'i 'anil kufiyin, fanaqlul man'i, maka penukilan, nukilan tegah 'anil kufiyin mutlaqan itu laisa bisahih pula dah. Tak betul pula. Tidak secara mutlak bersyarat itu dan ini. Sedangkan kita ingat tak? Kan? Dalam isu yang sebelum ni, al-i'timad 'ala an-nafi wal al-wasaf al-mu'tamid 'ala an-nafi wal istifham tu. Ni kalau nak bahas ni sangat-sangat rumit, tapi ana akan terang sikit-sikit je lah. Sebab memang memeningkan. Tok guru ana yang mengajar pun pening. Tak apa, kita baca, kita tengok. Kenapa ada masalah fi darihi Zaidun? Sebab kita cuba tengok dhamir. Ada orang mengatakan secara ijma', al-basriyun wal kufiyun mengatakan harus meletakkan khabar yang di dalam khabar syibih jumlah itu, jar majrur itu ada dhamir. So dhamir itu nak kembali kepada siapa? Nampak? Kalau kita kata fi darihi Zaidun, Zaidun tu dia,
Kita nak kata musawwir dia boleh jadi fa'il kepada jar majrur tak? Boleh. Dhamir yang ada pada fi darihi kembali kepada siapa? Kalau Zaidun fi darihi okeylah. Nya Zaidun di dalam rumahnya, nya kembali kepada Zaidun. Kalau fi darihi di dalam rumahnya, nya nak kembali kepada siapa? Zaidun duduk di depan. فنقل المنع عن الكوفيين مطلقا ليس بصحيح هكذا قال بعضهم. Lepas tu dia sebut pula وفيه بحث. Sudah. Memang mengelirukan. Baik. Naam, betul. Ya. Mana'al kufiyun. Okey. Kita scroll. Mana'al kufiyuna at-taqdima fi mithli. Betul kata dia. Ulama-ulama Kufah hanya menegah kan, untuk mentakdimkan khabar, yang mana khabar itu sifatnya takhir, hanya pada contoh ini sahaja. Zaidun qa'imun wa Zaidun qama abu wa Zaidun abu muntaliqun wal haqqu al jawaz. Yang sebenar-benarnya ialah harus boleh khabar pada contoh-contoh ini fi hadhil amthilah an tuqaddam idh la mani'a min dhalika, karena tidak ada yang mencegahnya. Dia bukan mahsur bi illa atau bi innama. Dia bukan ada dhamir yang rafi' kan, ada khabar itu ialah fi'il yang ada dhamir rafi' li dhamir mustatir fi, dia tak ada semua tu. Jadi harus idla mani'a min dhalik. Sebab itu wa ilaihi asyara biqaulihi, kepadanya telah mengisyaratlah oleh al-musannif dengan katanya dalam matan, balik kepada matan, wa jawwazut taqdima idla darara fataqul, maka boleh saja kamu sebut qa'imun Zaidun dengan takdimkan khabarnya, asalnya Zaidun qa'imun. Wa minhu, ini dia bagi hujah. Sebab itu macam kita sebut dulu, kalau bertembung al-basriyun wal kufiyun, kena ingat al-basriyun apa kaedah dia? Innahum yuthbituna al-qa'idah bi kathrati syawahid. Mesti ada banyak dalil maksudnya. Wa ammal kufiyun la yuthbituna al-qa'idah hatta walau bi syahidin wahid. Satu bukti pun dia ni, tengok. Yang ni al-basriyun mengatakan harus takdim kerana ada bukti-buktinya. Wa minhu, dan sebahagiannya ialah qauluhum, kata-kata mereka, yakni kata-kata orang Arab. Mashnu'un man yashna'uka. Jadi contoh qa'imun Zaidun kan? Contoh qa'imun Zaidun tu sama macam mashnu'un man yashna'uka. Jadi tadi kita baca wajawazut taqdima idla darara fataqul, lepas pada fataqul tu tuan-tuan nak mudah, tuan-tuan Ifan tulis nombor 1 di situ, mewakili contoh 1 dengan qiyas bagi qaul Arab, syahid daripada aqwalil Arab, min qaulil Arab tu. Mashnu'un man yashna'uka. Mashnu' ni maknanya mabghudun ataupun al-mubaghad. Mubaghad ni orang yang dibenci. Jadi mashnu'un itu khabar muqaddam. Faman, dia baca tu. Faman mubtada' wa mashnu' khabar muqaddamun. Jadi mashnu'un, dibencilah. Man yashna'uka, mereka yang membenci kamu. Artinya orang yang benci kamu, orang tu akan dibenci oleh orang. Mashnu'un man yashna'uk, sama dengan qa'imun Zaidun. Asalnya Zaidun qa'imun, asalnya man yashna'uka mashnu'un. Nampak? Jadi boleh, ada buktinya, ada dalilnya. Jawaz. Kenapa Al-Kufiyun mengatakan tidak boleh? Faham? Mafhum ya akhwanah? Baik, itu tulis nombor 1. Kemudian waqama abuhu Zaidun, waqama abuhu Zaidun. Nampak? Asal daripada Zaidun qama abuhu. Nampak? Zaidun itu mubtada' muakhar. Qama abuhu, Zaidun qama abuhu ialah khabar jumlah, khabar muqaddam. Mana contohnya? Wa minhu, dan sebahagiannya ialah qauluhu qaulus syair, kata-kata penyair. Qad thakilat ummuhu
man kunta wahidahu wa bata muntashiban fi burthunil asadi. Ni syair. Penyair ini ialah syairu Sayyidina Rasulullah Hasan bin Thabit Al-Ansari. Hasan bin Thabit seorang penyair Rasulullah. Apa-apa yang orang hina, orang kejam, orang keji, dialah yang membela melalui syair-syairnya. Jadi syairur Rasul dikenali dengan syairu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Hasan bin Thabit, baik kita lihat makna dia dulu. Qad thakilat ummuhu man kunta wahidah. Qad thakilat. Qad thakilat tu wanita yang kehilangan anak. Anak dia mati. Jadi qad thakilat ummuhu man kunta wahidahu. Baik, mana dia khabar muqaddam, mana mubtada muakhar? Thakilat ummuhu khabar muqaddam. Sama tak dengan, cuba tengok, timbang tengok. Ada fi'il, ada fa'il. Qama abuhu, nampak tak? Thakilat ummuhu, nampak tak? Itu didahulukan, sedangkan dia ialah jumlah fi'liyah menjadi khabar. Letak dulu. Mubtada muakhar dia man kunta wahidahu. So, kalau kita nak takdir, man kunta wahidahu, siapa yang bersendirian, qad thakilat ummuhu. Seolahnya macam seorang wanita yang hilang anak, dia rasa apa? Orang perempuan kalau anak meninggal dunia, anak dia hilang, gelabah. Wa bata muntashiban, dan bata bermakna sara dan asbaha. Dan jadilah dia muntashib. Muntashib ni tergantung di mana? Fi burthunil asad, dalam cengkaman ataupun cakaran singa. Tu dia nak gambarkan betapa kalau seorang ibu, seorang wanita yang kehilangan anak, ataupun orang yang man kunta wahidahu. Jadi kita fokus yang anda fahamlah ni, yang setakat yang anda boleh faham. Macam biasalah, syair prioriti dia ialah asyahid, makna tu datang nombor 2. Kan? Jangan main-main syair Arab ni. Pengalaman anak dalam kuliah, pengalaman abah di kuliah Lughah Al-Azhar. Budak Arab tak faham ni syair Arab. Jangan main-main. Tambah orang kita, orang Melayu. Budak Arab sendiri tak faham. Kadang-kadang kita suruh dia terjemah, dia tak tahu. Sampai begitu hebat syair Arab. Tapi ada kitab, ada syarah, ada muhaqqiq yang mentahqiqkan. Dia adalah syarah, dia ada i'rab dia ada syahid dia ada al-ma'na. Itu pun tidak semua syair dalam ni yang menjadi syahid tu dia ada al-ma'na. Kadang-kadang dia tinggal begitu je muhaqqiq tu pun, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Dia tinggal gitu je. Ini contoh untuk yang sama dengan qama Abu Huzaidun. Baik. Faman kunta wahidahu ialah mubtada muakhar. Jumlah man kunta wahidahu mubtada muakhar wa qad thakilat ummuhu khabarun muqaddamun. Habis 2. Wa abuhu muntaliqun Zaidun. Abuhu muntaliqun Zaidun. Asal dia Zaidun abuhu muntaliqun. Itu nombor 3 tulis. Mana bukti yang mengatakan harus jawaz taqdim al-khabar 'ala al-mubtada'? Ini contohnya. Wa minhu qawluhu, dan sebahagiannya ialah kata-katanya kata syair, ila malikin ma ummuhu min muharibin abuhu wala kanat kulaybun tusahiruhu. Ini qaul siapa ni? Syair Farazdaq. Farazdaq yamdah Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Dia syair yang berbentuk puji-pujian. Keji pun dia pandai juga. Jarir, Farazdaq, Al-Akhtar ni, puak 3 orang ni memang mereka berlawan dengan aku. Tapi berlawan dengan aku ni sama-sama mereka menimbulkan satu syair yang sangat berkualiti, yang dengan itulah dan ulama-ulama dapat menjadikan pembuktian dalam ilmu nahwu membenarkan ayat-ayat Al-Quran itu ialah sebagai al-mu'jizah.
Khusus benda ini kalaulah syair itu syair zaman jahiliah. Kalau zaman kemudian ni dia mengukuhkan lagi. Ini zaman ni dah. Zaman Umawi Abbasi ni. Syair zaman jahiliah ni lagi sukar. Baik. Ma makna al-bait ila malikin, kepada raja. Jadi raja tu Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Dia puji, dia kata ma ummuhu min muharibin. Tiadalah ibunya min muharibin, seorang ahli perang. Muharib ni tiba-tiba abuhu wala kanat kulaibun tusairuhu. Kita nak terjemah pun susah sebab apa? Untuk makluman, syair ini dia menjadi pembuktian kepada dua bentuk ilmu. Yang pertama ilmu nahwu dari sudut jawaz taqdim al-khabar ala al-mubtada. Yang satu lagi ialah pembuktian daripada sudut ilmu al-balaghah indal balaghiyin. Ulama balaghah pun ambil tak? Sebelum kita cerita nahwu, kita cerita ulama balaghah kata apa? Ulama balaghah kata syair ini ialah syair bukti tentang dalam ilmu bayan. Ingat tak? At-ta'qid lafzi, at-ta'qid al-ma'nawi, at-ta'qid apa semua tu. Ingat tak ilmu bayan? Tak ingat dah. Inilah contoh kata ulama balaghah, contoh kepada at-ta'qidul lafzi. Makna susunannya sampai kita susah nak faham. Kita pun siap. Lagi kalau kita baca tak faham, tak malu lah sangat. Tak memang pun. Itu kata Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, muhakkik kitab ni kata. Pembuktian untuk dua jenis bidang ilmu. Satu untuk balaghah, itulah dalam bab ilmu bayan. Dalam syair ini ada masalah at-ta'qidul lafzi. Makna lafaz dia tu susunannya sangat dulu kemudian tu memeningkan. Berceramuk maksudnya. Berceramuk. Jadinya kalau kita nak terjemah, kita kata begini. Kepada raja yang tiadalah ibunya itu min muharibin, seorang pejuang, abuhu wala kanat kulaibun tusairuhu, dan tidaklah kabilah Kulaib nak bermusyawarah, nak berkahwin dengan mereka. Apa kalau kita nak takdirkan kan? Kalau dalam makna yang lain, at-taqdiru, makna bait itu ila malikin, kepada seorang raja, yang mana raja itu abuhu laisat ummuhu. Bapa dia kuat berperang, tak macam mak dia. Mak dia orang perempuan. Dia nak puji. Ayah dia tu perang dengan kuat. Laisat ummuhu min muharib. Bukan macam mak, kan orang perempuan. Orang perempuan sesuai dapak je. Tapi bila disebut terbalik kok ni betul lah dalam indal balaghiyin. Syair ini bukti contoh kepada at-ta'qid al-lafzi. Adapun dari sudut nahwu, dia dahulukan apa? Ummuhu min muharibin sama dengan abuhu muntaliqun. Nampak? Muharib, muntaliq, isim fa'il. Kemudian Zaidun ialah mubtada muakhar, iaitu abuhu dalam bait. Dia sama. Itu bukti-bukti yang mengatakan boleh jawaz taqdim al-khabar ala al-mubtada. Jawaz. Takdir dia tadi ila malikin abuhu laysat ummuhu min muharibin. Baca banyak kali, lagi baca banyak, lagi pening. Kadang-kadang sekali dua tu okey. Baik. Fa'abuhu, maka kalimah abuhu mubtada'un muakhar. Jadi kita i'rab dah. Wa ma ummuhu min muharib khabarun muqaddamun wa naqala syarif. Ni apa nama syarih bubuh lagi ni nak memeningkan kita. Wa naqala syarif Abu Sa'adat Hibatullah Ibnu Syajari al-ijma' min al-Basriyin wal Kufiyin pula ala jawaz taqdimil khabar idza kana jumlah beradah. Yang ni pun walaysa bisahih, dia tak betul, bubuh buat apa? Saja nak maklum. Ini bukan anak komplain, tapi muhaqqiq Muhammad Muhyiddin bin Abdul Hamid yang nyatakan begitu. Wa qad qaddamna naql al-khilaf fi dhalika 'anil kufiyin. Jadi Tok Guru anak pun sebut, kita jangan manja-manjalah di sini, cukup kita berpegang contoh jawaz taqdim al-khabar 'ala al-mubtada dengan contoh-contohnya. Adapun perbahasan ulama yang khilaf-khilaf yang agak tidak sekata itu, biarkan, tinggalkan mereka. Allah boleh takdim pada Allah.
Ilah dia tadi. Baik, untuk memahami kenapa dia boleh jawaz taqdim wa ta'khir, so kita kena baca bait yang akan datang baru kita tahu jawapan. Baik. Bait yang 129. Jadi untuk bait 129, 130 combine dengan bait 1313 abiyat ini, anda boleh letak nombor 2 besar, tulis wujub takhiril khabar. Wajib mentakhirkan khabar. Yang ni tak ada maaf bagimu. Khabar tak boleh depan. Qala al-musannif famna'u hayna yastawil juz'ani arfan wa nukran adimai bayani. Kada idza mal fi'lu kana al-khabara aw qusida isti'maluhu munhasira aw kana musdadan lidhi lam ibtida aw lazimis sadri kaman li munjida. So dalam 3 bait ini tuan-tuan dan puan sekalian, untuk pengetahuan antum, ada 5 tempat yang sudah pun dimaklumkan bahawa wajib kita takhirkan khabar. Tak boleh letak dah mendahului mubtada, tak boleh. Wajib duduk di kemudian. Baik, kita lihat, kita faham daripada matan. Famna'hu katanya. Maka tegah oleh kamu akannya, tegah apa? Taqdim al-khabar ala al-mubtada. Itu makna famna'hu. Ini itu je, sekalimah ya. Famna'hu artinya imna' taqdim al-khabar ala al-mubtada. Artinya wajib takhir. Dalam kata yang lain, bimafhumin mukhalifin, wajib takhir al-khabar ala al-mubtada. Wajib takhirkan khabar di atas mubtada. Famna'hu hina yastawil juz'ani. Hina yastawil juz'an, tulis nombor 1. Apa maknanya? Bila kena tegah taqdim al-khabar ala al-mubtada, ketika yastawil juz'an, bersamaan, sama dua bahagian antara mubtada dan khabar, benda yang level sama. Dari sudut mana? Urfan wa nukran adimai bayani. Sama. Part yang pertama ialah ma'rifah. Jadinya hukum asal mubtada mestinya ma'rifah. Kan? Tak boleh nakirah kecuali ada qarinah, ada penyebab, ada bayan dia. Yang khabar tak kisah. Tapi bila ma'rifah sama ada level? Sama. Bila sama level, kacau. Mesti khabar duduk kemudian. Tak boleh khabar duduk dulu. Sebab nanti akan tersilap faham. Kita katakan bila kita tak khabar duduk depan, kita kata dia tu mubtada. Pening. Ini faham daripada baik dulu. Tak baca lagi. Famna'u hayna yastawil juz'ani urfan wa nukran. Kalau nisbah nakirah. Nah. Mubtada nakirah. Tak apalah khabar tu. Dan mubtada ni di mana adimai bayanin. Sama ada ma'rifah, makna mubtada ma'rifah, khabar ma'rifah, ataupun mubtada nakirah, khabar nakirah, kedua-duanya tanpa ada adimai bayan, artinya dia tidak ada mubayyin mana satu mubtada, mana satu khabar. Tak ada mubayyin istilah dia, tak ada penjelasan dia, tak ada qarinah dia. Jadinya itu nombor 1. Haina yastawil juz'an arfan wa nukran adima bayan, nombor 1. Sebab apa nak buat lagu ni? Abah buat macam ni. Nanti masuk dalam syarih, dia terang balik nombor 1, nombor 2, nombor 3, kita fahamlah kedudukan hukum tu di kalam syair yang mana. Itu tujuan dia. Bukan kita ni redundant, tidak. Kemudian kada idza mal fi'lu kana al khabara aw qusida isti'maluhu munhasira. Yang tu tuan-tuan dan puan, tak nombor 2. Mama tak nombor 2. Kakak Ifan tak nombor 2. Nombor 2. Apa dia? Wajib takhir khabar 'ala al-mubtada bila kadza, demikianlah itu apa dia? Taqdimul khabar takhirul khabar wujuban, maksudnya idza mal fi'lu, apabila barang yang adalah fi'il itu kana al-khabara. Tengok kalam dia terbalik. Maksud dia mudah aja. Bila khabar itu dalam bentuk khabar jumlah fi'liyah. Nah, kata. Khabar dalam bentuk jumlah
fi'liyah. Inilah yang Abah bagi contoh awal tadi ni. Yang Zaidun qama tu. Jadi kata idza mal fi'lu kana al khabara, tapi di sini zahir kalam musannif ada sedikit masalah. Itu nanti akan dihurai oleh Asy-Syarih, iaitulah Ibnu Aqil. Sebab apa? Dia tidak mengkaitkan. Sedangkan kalau sepanjang kita belajar ni, yang rafi' meropokkan fi'il ni ada 3 jenis. Kalau nak catik-catik lah. Nanti jumpa tanpa ni kita akan terbayang balik. Yang meropokkan fi'il ni ada 3 jenis dhamir. Satu, dhamir mustatir. Contohnya macam Zaidun qama. Mana rafi'al fi'li itu ada 3. Dia meropokkan apa? Dhamir mustatir yang ada dalam fi'il. Itulah contoh Zaidun qama. Yang ni mamnu' taqdim al-khabar. Tak boleh ditakdimkan khabar. Ni hak tengah kita baca law ni lah. Satu lagi, yang meropokkan fi'il ialah isman zahir. Isim yang zahir. Macam Zaidun qama abuhu. Dia hanya merofakkan isim yang isman zahiran. So yang ni boleh kita takdim al-khabar ala al-mubtada. Yang ketiga, yang merofakkan fi'il itu, rafi'al fi'li itu ialah dhamiran barizan. Dhamir bariz yang Zaidani qama. Yang tu pun harus qama Zaidani. Jadi ada 3 ropok fi'il ni. Dhamir mustatir, isim zahir, dhamir baris. Apa? Tulis dulu, jangan bimbang sebab nanti akan jumpa. Baik. Bukan baca lagi pun, baru duduk tengah mafhum bait ni, mafhum al-abiat lagi ni. Kada idza mal fi'lu kana al-khabara, begitulah juga apabila khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah tapi i'tirad, diintiqad, dikomplain oleh Ibnu Aqil kerana Ibnu Malik tidak mengaitkan dengan fi'il apa. Kalau fi'il yang dhamir mustatir, dia seolahnya disebut zahir kalam musannif wajib ta'khir khabar fi'il ni mutlaqan, sedangkan tidak begitu. Kalau dia dhamir yang baris macam qama, yang tu tidak wajib takhirkan khabar 'ala al-mubtada. Nanti akan jumpa benda ni. Baik, tulis dulu nombor 2. Au qusidas isti'maluhu munhasira, ataupun diqasadkan penggunanya itu munhasir. Yang ini tulis nombor 3, iaitulah merujuk kepada khabar itu mahsur. Khabar itu mahsur. Mahsur ada 2 jenis. Sama ada mahsur dengan innama, ada tu hasrin innama, dan kalau hasar dengan innama biasanya melazimi al-hasr bi innama ini yang duduk kemudian tu. Al-hasr dengan innama, contohnya kita kata innama Zaidun qa'im. Innama Zaidun qa'im. Jadi qa'im itu khabar, walhal dia mahsurun. Mahsur dengan innama biasanya ialah mulazimi ya at-ta'khir. Hak kemudian tu, bukan hak awal. Kan? La yatamayyazu al-mahsur bi innama la yatamayyazu illa bi ta'khirihi daiman. Jadi yang mahsurnya ialah hak akhir tu. Kalau dengan innama. Kalau dengan an-nafyu dan illa, an-nafyu dengan illa dengan istisna ialah yang berada setelah illa. Sama ada illa dan mustasna dia duduk kemudian, ataupun illa dengan mustasna duduk tak ada masalah. Yang penting lepas illa itulah mahsur. Itu yang dimaksudkan dengan al-qusida isti'maluhu munhasira. Kalau ada yang ni wajib takhirkan khabar, tak boleh lagi jawaz, takhir takdim tak boleh macam bait yang sebelum ni. Itu bayangan awal dulu. Jangan bimbang, jangan pening, insya-Allah kita go slowly. Au kana musnadan lidhi lam ibtida, yang tu tulis nombor 4. Ini wajib takhirkan khabar apabila ada benda-benda ni. Yang keempat, kalau ada apa? Atau adalah dia itu dimusnadkan kepada lidhi lam ibtida, khabar kan? Ya. Wajib takhir khabar.
Yang ni dia terbalik sikit ni. Taib. Khabar bagi mubtada masuk lam ibtida. Qala Zaidun khabar. Au kana musnadan lidhi lam ibtida, artinya khabar bagi mubtada itu dia ada lam ibtida. Khabar tu ada lam ibtida. Satu. Yang kedua, au lazimi sadri, ataupun yang melazimi sadar. Maknanya dia kebiasaan duduk di depan. Kaman li munjida, itu contoh. Man li munjida, artinya mubtada tu dia passion sadrul kalam. Contohnya macam isim istifham. Isim istifham dia jadi mubtada, kena duduk depan lah. Nampak tak? Jadi tak semua kita boleh faham daripada mafhum mubasyarah daripada abiyat. Kita kena baca syarah juga. Baik, sekarang kita tengok syarah. Yanqasimul khabaru bin nazari ila taqdimihi ala al-mubtada'i aw ta'khirihi anhu thalathata aqsam. Terbahagilah oleh khabar itu melihatkan kepada mendahulukannya di atas mubtada atau nak mentakhirnya itu kepada 3 bahagian. Baik. Pasal tak ada masalah nahwu di sini? Ada setengah kitab dia tulis yanqasimu ila thalathati aqsam. Dalam kitab ni tak ada ilah. Ibnu Hisham dalam kitab Awdahul Masalik dalam Syudurul Zahab dia kata yanqasimu ila. Apa yang kita nak kata? Ini faedah tu lah, satu faedah. Yanqasimu mutaaddi, kalau dia mutaaddi binafsihi, dia mutaaddi dengan diri dia, yanqasimu thalathata aqsam. Terbagi dia, ia akan 3 perkara. Itu dia boleh mutaaddi binafsi ataupun mutaaddi biharfil jar. Apa dia ini dalam matan bina baliklah. Apa dia mutaaddi? Ma yatajawazu fi'l al-fa'il ila al-maf'ul bih. Pada maf'ul bih itu fi'il mutaaddi. Kalau fi'il lazim ma lam yatajawaz, barang yang tidak melangkau fi'il tu fa'il kepada maf'ul bih. Adapun mutaaddi ma yatajawazu, melangkau fi'il fa'il terus kepada maf'ul bih. Namun perlu difahami ada mutaaddi binafsih. Contohnya macam di sini. Yanqasimul khabar bin nadhri ila taqdimihi 'ala al-mubtadi aw ta'khirihi anhu thalathata aqsam. Nampak dia mutaaddi binafsih. Terbagi akan 3 perkara. Dalam Syudzur Zahab Ibnu Hisham sebut ila thalathati aqsam. Dua-dua boleh. Kalau ila mutaaddi bi harfil jar, sama makna. Jadi kalau sekali-sekala ada timbul isu-isu nahwu ni, kita teranglah kan supaya kita mahir besok. Baik. Pertama, qismun yajuzu fihi at-taqdim wa at-ta'khir wa qad sabaqa dhikruhu. Bahagian yang pertama, harus padanya oleh dahulu dan kemudiankan, artinya dahulu atau kemudiankan khabar 'alal mubtada, itu harus. Wa qad sabaqa dhikruhu, dan telah terdahululah oleh sebutnya, dah berlalu dah. Itu dalam bait berapa tadi? 1, 2, 8. Kemudian wa qismun, dan satu bahagian yajibu fihi ta'khirul khabari, wajib padanya mentakhirkan khabar, iaitu dalam bait combination bait 129 sampai 131, 3 bait ni. Dan yang ketiga wa qismun yajibu fihi taqdimul khabar, dan satu bahagian lagi wajib padanya taqdimul khabar. Maknanya khabar mesti duduk di depan. Itu dalam bait yang akan datang, iaitu bait 132 dan seterusnya sampai 135. Kita sebut daripada awal. Fa asyara bihadhil abiyati, maka telah mengisyaratlah oleh musannif dengan bait-bait ini ilal khabaril wajib at-ta'khir, kepada khabar yang wajib diletakkan kemudian. Fa dzakara minha khamsatan, lalu telah menyebutlah sebahagian darinya itu 5 khamsata mawadhi', bukan khamsatan, khamsata mawadhi'a, akan 5 tempat. Mawadhi'a sirah muntahal jumu' wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yakub ba'da al-raf, ijma' wazin adilan,
tu. Mawadhi'a walaupun dia sebenarnya tempat jar tapi jar dengan fathah. Khamsata mawadhi'a. Nah, sirah muntajumu ala wazni mafa'ila. 5 tempat. Baik. Al-awwalu ay yakuna kullum minal mubtada'i wal khabari ma'rifatan. Baik. Statement ni tolong perhati baik-baik nah. Kalau tak perhati baik-baik, tak tandakan betul-betul, kita akan silap faham. Ana ulang. Yang pertama, yang dalam matan sebut famna'u hayna yastawil juz'ani tu, yang pertama ay yakuna kullum minal mubtada'i. Setiap mubtada wal khabar. Poin yang pertama ma'rifah. Mubtada ma'rifah, khabar ma'rifah. Au nakiratan ataupun nakirah. Maknanya mubtada nakirah dan nakirah pada mubtada ataupun pada khabar itu salihatan li ja'liha minta maaf, afwan. Nakirah pada mubtada itu ialah yang membolehkan salihatan li ja'liha mubtadaan, boleh untuk menjadikan dia mubtada. Musawwir dia tu boleh jadi mubtada. Jadi terpulang lah nak buat macam mana. Kepahaman dia begini. Statement setelah itu bukan merujuk kepada nakirah salihah li ja'liha mubtada lagi. Statement itu merujuk kepada kedua-duanya sekali. Sama ada mubtada nakirah, mubtada khabar nakirah ataupun mubtada khabar ma'rifah. Jadi statement setelah dia itu merujuk kepada kedua-duanya, bukan fokus kepada nakirah sahaja. Artinya wala mubayyina lil mubtada'i minal khabari. Tidak ada mubayyin, faktor yang menjelaskan mana satu mubtada berbanding khabar. Sebab level sama. Contohnya, jangan bimbang. Contoh dia, kan? Zaidun akhuka. Bermula Zaid itu ialah saudara kamu. Keduanya ialah mubtada ma'rifah, khabar ma'rifah. Zaidun ma'rifah, akhuka ma'rifah juga. Ma'rifah bil idhafah. Macam mana nak buat? Tak payahlah, tak susahlah. Kekalkan yang mubtada kena duduk di depan. Macam tu je. Sebab itu dia kata ayakuna kullu minal mubtada wal khabar ma'rifah. Sebab itu dalam matan tu lebih cantik. Yastawil juz'an urfan wa nukran. Sama level. Ma'rifah, nakirah. Kalau begitu, wajib takhirkan khabar. Tak boleh kita kata akhuka Zaidun. Kekalkan begitu. Sama level. Mubayyin tak ada. Kalau ada mubayyin, ya, bisa saja khabar yang diletakkan dahulu, tak wajib ditakhirkan. Memang sifat khabar dia diletak ditakhir, dikemudiankan. Cuma sunat ataupun wajib ataupun makruh ya. Harus ya. Dalam hal ini kita nak cari yang wajib. Wajib dalam nahwu. Baik. Contoh yang kedua. Wajib kita takhirkan khabar. Iaitulah afdalu min amrin. Ayat dia bunyi gini. Wa afdalu min Zaidin afdalu min amrin. Yang ni lagi keliru. Kena fikirlah, gunakan kekuatan otak. Bermula afdalu min Zaidin. Bayangkan. Ini ialah mubtada dan khabar ikut susunan. Wajib khabar duduk kemudian. Kenapa? Sebab orang yang sebut ini, dia berniatkan, dia nak kata, orang yang lebih afdal daripada Zaid itu, ada seorang ni. Dia lebih baik pada Zaid. Kan? Zaid tu baik, dia lebih baik mana Zaid duduk bawah pada dia. Wa afdalu min Zaidin, maknanya ada seorang lagi noh. Bukan isunya Zaid dan Omar. Ada seorang lagi. Kita kata Irfan lah. Irfan ni lebih baik pada Zaid. Bermula Irfan lebih baik pada Zaid pada asalnya. Dan Irfan yang lebih baik pada Zaid itu afdal min Amrin. Naik lagi tinggi. Lebih baik daripada Umar. So kalau kita terbalikkan, habis makna. Dia turun ke bawah balik. Sebab itu dia tidak ada mubayyin. Wa afdalu min Zaidin
afdalu min amr. Pelan. Faham tak mama? Mah? Indon sebut mama. Mama, papa. Papa faham tak? Boleh bisa memahamkan mama? Jenuh. Baik, gini. Lagi kita baca, jangan bimbang, insya-Allah doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah buka. Wala yajuzu taqdimul khabari fi hadha wa nahwihi, dan tidak haruslah oleh mendahulukan khabar pada ini dan seumpama ini. Artinya contoh Zaidun akhuka tak boleh, wa afdal min Zaidin afdalu min Amrin tak boleh. Li'annaka, tengok. Lau qaddamtahu, andai kamu dahulukan khabar ala al-mubtada faqulta, kamu sebut akhuka Zaidun. Akhuka Zaidun. Kita ubahkan khabar yang duk kemudian tu kita letak jadi mubtada muakhar Zaidun. Ataupun kita ubah wa afdalu min Amrin afdalu min Zaidin. Kita ubah. Jadi satu istilah yang lain, tidak ada mubayyin, boleh kita tidak ada murajjah yang mentarjihkan mana satu mubtada, mana satu khabar. Itu istilah-istilah yang kita pelbagaikan supaya lebih mudah. Lakana al-muqaddamu mubtada'an, nescaya orang akan faham yang dulu itu ialah mubtada. Sedangkan wa anta turid ayakuna khabaran min ghairi dalil yadullu alaih. Apa yang kamu kendaki, sedangkan apa yang kamu kendaki wa anta turid an yakuna khabaran min ghairi dalilin, bahwasanya khabar itu ialah tanpa ada sebarang dalil yadullu alaihi, yang nak menunjukkan kata dia itu khabar, kecuali dia wajib ditakhirkan. Habis kalau kata afdalu wa afdalu min Amrin afdal min Zaidin, apa makna dia pula? Tidak adalah makna seperti mana afdal min Zaidin, afdal min Amrin. Ia terbaliklah. Contohnya Irfan. Orang nak sebut kata Irfan ni lebih baik pada Zaid, iaitu lebih baik pada Umar. Atas lagi. Tapi kalau sebut Irfan itu, dia ialah orang yang lebih baik pada Umar. Dan dia lah lebih baik. Jadi Zaid duduk atas balik. Sedangkan awalnya Zaid duduk di bawah. Jadi tak boleh. Wujub takhir. Baik. Fa in wujida dalilun yadullu ala anna al-mutaqaddim khabarun jaza. Mana dia? Fa in wujida dalilun, dan jika didapati dalil yadullu, yang menunjukkan ala anna al-mutaqaddim khabarun, bahwasanya yang dulu itu ialah khabar, jaza, harus saja. Kaqaulika. Perhatikan baik-baik. Yang ni ialah contoh yang ada dalil. Kalau contoh yang ada dalil, khabar tu boleh letak di dahulu. Contohnya apa dia? Abu Yusuf, Abu Hanifah. Abu Yusuf ialah Abu Hanifah. Fayajuzu taqaddumul khabari. Maka haruslah mentakdimkan khabar wahwa Abu Hanifah. Harus ditakdimkan khabar, iaitulah Abu Hanifah. Apa masalah di sini? Li'annahu ma'lumun anna al-murada tashbihu Abi Yusuf bi Abi Hanifah wala tashbihu Abi Hanifah bi Abi Yusuf. Mampu peninglah kepala kita. Kata dia gini, mudah aja. Abu Hanifah siapa? Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf siapa? Tilmiz Abi Hanifah, anak murid dia. Kan? Anak murid dia. Jadi dalam ayat ni ada elemen tashbih. Orang nak tashbihkan Abu Yusuf ni Abu Hanifah. Abu Yusuf ni macam Abu Hanifah. Habis kenapa boleh Abu Hanifah yang menjadi khabar, sedangkan Abu Yusuf mubtada? Yang ni kenapa boleh dikatakan Abu Hanifah duduk di depan? Khabar tu kan kata wujub ta'khir. Tapi yang ini kenapa boleh ditakdimkan? Sebab dia ada dalil yadullu ala alaih. Dia ada dalil yang menunjukkan ke atasnya. Sebab dalil dia pada orang dah tahu dah. Memang Abu Yusuf ni dia alim, nak sama dengan tok guru dia Abu Hanifah. Jadi itu kena rujuk balik dalam bab
bab ilmu balaghah, di mana dalam ilmu balaghah kalau kita buat tasbih, kita kata apa? Abu Yusuf ke Abi Hanifah. Itu siapa? Mana satu musyabbah bih? Abi Hanifah musyabbah bih. Musyabbah mana? Abu Yusuf. Dalam ilmu balaghah harus mentakdimkan musyabbah bih ke atas musyabbah. So, kalau kita nak kata Abu Hanifah ialah Abu Yusuf, tak ada masalah. Itulah yang dikatakan yadullu alaihi dalil. Sebab orang dah kenal mana satu anak murid, mana satu musyabbah, mana satu musyabbah bih. Tak ada masalah. Tak wajib lagi dah. Faham? Ha, ini ialah contoh yang ada dalil. Sebab itu dalam matan, rujuk balik kepada matan. Matan kata apa? Kan? Famna'u hayna yastawil juz'ani. Kan? Urfan wa nukran adimai bayan. So dhabit adimai bayan ini untuk yang tidak ada mubayyin, yang tidak ada murajjih. Sedangkan dalam contoh Abu Yusuf, Abu Hanifah, dia ada mubayyin, dia ada murajjih. Murajjih daripada orang faham. Kita tak faham, isu lain lah. Sebab kita yang tak hidup zaman tu. Tapi diguna pakai maklum begitu. Seperti semaklumnya kitab Sibawai, bila sebut Al-Kitab, ialah kitab Sibawai. Macam tu lah. Allahu Akbar. Ini baru sikit ni tuan-tuan dan puan. Ada banyak lagi dalam bab ibtidak ni, mubtada' syarh. Dia bab yang umdah. Maka Arabnya sangat halus. Penuh dengan syawahid-syawahid asy-sya'riyah. Habis lagi ni. Wa minhu qawluhu, masa pun sudah sampai saah dan ketikanya. Kita jangan banyak-banyak. Banyak tu dulu masalah kita ambil. InsyaAllah kita mohon pakat ulang kaji lah. Kita akan faham lah. Kalau tak ulang kaji, tak baca balik, kita akan pening. Wa minhu, kata syair. Ini contoh kepada yang ada mubayyin ataupun murajjih. Iaitu banu abna'ina wa banatuna banuhunna. Lagi pening kepala. Banuhunna abna'ur rijalil aba'idi. Tapi insyaAllah. So, ingat esok ni kita akan sambung di sini. Kita masih membicarakan tentang wajib takhirkan khabar apabila tidak ada mubayyin. Adimai bayani. Ataupun tidak ada murajjih. Kalau ada murajjih, macam Abu Yusuf, Abu Hanifah, ya, tak wajib lagi dah. Maka contoh yang dalam syair akan menjelaskan lagi buktinya. Banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil aba'id. Wallahu a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.